Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk topik 3, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Bagi bahagian pertama, cikgu nak sentuh maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna dan menentukan suatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna atau bukan. Baik, kamu buka modul 3.1 kamu, kuasa 2, punca kuasa 2, topik 3, 3.1. Okey, cikgu nak minta kamu menentukan luas. Okey, menentukan luas bagi rajah berikut. Jadi kalau kita nak menentukan luas bagi rajah ni, rajah 1, 1 darab 1. Maksudnya 1 darab 1. Kamu akan dapat 1. Samalah kalau kita tulis dalam 1 kuasa 2. Ini kita sebut sebagai 1 kuasa 2. Kamu akan dapat 1. Sama juga di sini 2 darab 2. Okey, luas bahagi kata yang cikgu namakan A. Ini sebagai B. Okey. Luas bahagi rajah B, 2 darab 2. Samalah kalau kita tulis dalam kuasa 2, 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Begitu dengan C. C, okey, 3 darab 3. 3 darab 3. Kalau kita tulis dalam bentuk kuasa 2, 3 kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 samalah 3 darab 3, 9. Jadi D, okey, 4 darab 4. 4 darab 4. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk kuasa 2, 4 kuasa 2, 4 darab 4. Okey, atau 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, di sini juga sama A, B, C, D, E. E 5 darab 5, 5 darab 5. Sama dengan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 samalah dengan 25. Apa maksudnya di sini adalah kuasa 2 adalah suatu nombor yang diperoleh apabila suatu nombor itu didarab dengan nombor itu sendiri. Okey, sebagai contoh A dan B. A diberi 5 kuasa 2, 5 darab 5 dapat 25. Okey, 2.5 kuasa 2, 2.5 darab 2.5 darab sama dengan 6.25. Jadi, kuasa 2 adalah hasil yang diperoleh daripada nombor didarab dengan nombor itu sendiri. Jadi, kuasa 2 adalah hasil darab sebarang nombor bulat ataupun kita tulis sebarang 2 nombor yang didarab. Okey, hasil darab bagi sebarang 2 nombor yang sama. Okey. Okey, oleh sebab kuasa 2 adalah nombor yang didarab dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh tadi dia bagi 2 darab 2. Okey, samalah dengan 2 kuasa 2, kamu dapat 4. Okey, sekarang kalaulah nombor itu adalah nombor negatif. Jadi kalau kita darab negatif darab negatif, negatif darab negatif, kamu akan dapat positif. Jadi hasil nombor darab 2 nombor negatif, kamu akan dapat positif. Jadi sekiranya kamu mendarab 2 nombor negatif sendiri, negatif 3, negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 samalah dengan negatif 3 darab negatif 3. Kamu akan dapat 9. 9 positif 9. Jadi apa yang kita boleh rumuskan bahawa hasil darab 2 nombor negatif akan menghasilkan nombor positif.
Baik, cikgu bagi lagi contoh. Okey, contoh 2. Kalau kita tengok luas, okey, luas bagi rajah A, okey. Luas dari 2 unit darab 2 unit, kamu akan dapat 4 unit. Okey, maksudnya 2 kuasa 2, kamu dapat 4. Begitu juga dengan di sini bagi rajah B, 3 unit darab 3 unit. Okey, mesti dalam bentuk segi 4 sama ya. 3 kuasa 2, kamu akan dapat 9 unit. Okey, 9. Jadi di sini sekiranya jadi 3,5. Okey, 3.5 darab 3.5. Dua nombor yang sama. 3.5 darab 3.5 ataupun 3.5 kuasa 2. Kamu akan dapat 12.25 unit. Okey. Bagi kuasa 2 kuasa nombor bulat. Okey, yang bulat ni dipanggil nama khusus. Apa nama khusus dia? Kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 satu nombor bulat, okey, dikenali sebagai atau kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Okey. Kuasa 2 nombor bulat dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. Okey. 4 dikenali sebagai kuasa 2 sempurna. Kalau kita lukis dalam bentuk luas atau dalam bentuk segi 4 sama, kita dapat 4 sisi segi 4 sama, kita dapat 2 sisi unit. 2 dan 2 sisi unit. Okey, 2 dengan 2 berukuran 1 unit. Jadi yang ni kita akan dapat 4 sebagai nombor 2 kuasa sempurna. Samalah dengan 2 kuasa 2, 4. Begitu juga dengan 9. Okey, 3, 3. Okey, kita dapat 3 darab 3. 3 kuasa 2, 9. Okey, bagaimana kita nak tengok sama ada 16 ada 10 adalah kuasa 2 sempurna. Kita boleh lukis dahulu. Lukis segi 4 sama. Kamu dapat 4 unit darab 4 unit. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, 10 bukan kuasa 2 sempurna. Okey, sebab kita tak dapat. Kalau kita dapatkan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tak dapat sebuah segi 4 yang sama. Okey, jadi 10 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, ada tak cara mudah selain melukis segi 4 sama? Okey, ada cara lain iaitu dengan menggunakan pemfaktoran perdana. Okey, kaedah pemfaktoran perdana. Okey, bagi menentukan kuasa 2 sempurna menggunakan kaedah pemfaktoran perdana, apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu mencari faktor perdana bagi nombor yang diberi dan kumpulkan kepada 2 kumpulan. Kalau tak dapat 2 kumpulan, jadi nombor tersebut bukanlah nombor perdana. Okey, sebagai contoh, kalaulah cikgu buat 45, okey, cikgu buat pemfaktoran perdana bagi 45 guna kaedah pokok faktor. 45 faktor bagi 45 adalah 5 darab 9. Okey, jadi 5 adalah nombor perdana, 9 bukan nombor perdana. Jadi cikgu buat lagi 9. Faktor bagi 9 adalah 3 darab 3. Jadi cikgu tak dapat 2 kumpulan. Okey, tak dapat 2 kumpulan. Jadi ini, okey, 45 bukan kuasa 2 sempurna. Okey, bagi B. B kita tengok 100. Okey, tengok 100 boleh tak kita buat jadi 2 kumpulan?
faktor perdana. Jadi kita cuba 100. Okay. 10 darab 10 dapat 100. 10 bukanlah faktor perdana. Kamu akan dapat, kita buat 5 darab 2. 5 darab 2. Jadi kita dapat 2 kumpulan. 5 darab 2. 5 darab 2. 2 kumpulan. Jadi 100 adalah kuasa 2 sempurna. Okey. Itu juga dengan C. C 214. Bolehkah kita dapatkan jadi 2 kumpulan kuasa 2 sempurna? Kita cuba 2 darab 107. Okey, 2 nombor perdana, 107 nombor perdana. Jadi kita tak dapat 2 kumpulan. Jadi 214 bukan kuasa 2 sempurna. D. D 324. Adakah 324 adalah kuasa 2 sempurna? Okey, mula-mula kamu buat pemfaktoran perdana bagi 324. Jadi 324 kita cuba dengan 108 darab 3, kamu akan dapat 324. Jadi kita cari faktor perdana bagi 108. 2 darab 54, 108. 54. 2 darab 27 dapat 54. Jadi di sini 9 darab 3. Jadi yang ni cikgu buat 3 darab 3. Jadi kamu perasan di sini kamu ada 3, 2, 2, 3, 3, 3. Jadi kita boleh kumpulkan sebagai 2 kumpulan. Jadi 3 ataupun 2 darab 3 darab 3, 1 kumpulan. Okey. 2 darab 3, 3, 1 kumpulan. Cikgu ambil warna lain. 2, 3, 3, 1 kumpulan. Okey. Satu lagi kumpulan. 2, 3, 3. Kita boleh buat lagi satu kumpulan. Jadi kita boleh kumpulkan sebagai 2 kumpulan. Kalau dapat 2 kumpulan, okey, jadi 324 adalah kuasa 2 sempurna. Okay, kalau kamu tengok modul kamu, dia cakap soalan nombor 2, mengulatkan nombor kuasa 2 sempurna bagi yang berikut. Jadi 18, 4, 0.04, 169 dan seterusnya. Apa perlu kamu buat? Mula-mula kamu tentukan, kamu mesti faham bahawa kuasa 2 sempurna nombor bulat. Mesti nombor bulat. Jadi di sini kita kena dapatkan kita kena tentukan kumpulan faktor perdana dapat dikumpulkan kepada 2 kumpulan. Jadi kalau kita buat, kita pilih dulu 18. 18. Bolehkah 18 ditentukan sebagai kuasa 2 sempurna? Jadi kita buat pemfaktoran perdana. Jadi 18. Faktor bagi 18, 9, 2. 9. Kita tak dapat kumpulkan kepada 2 kumpulan. Sebab ada 3. 1, 2, 3. Jadi tak. 18 bukan kuasa 2 sempurna. 18 bukan. Tengok pula bagi 4. Adakah 4 kuasa 2 sempurna?
Okey, tengok 4. Okey, kita buat perfaktoran perdana 2. Jadi 2 boleh dikumpulkan kepada 2 kumpulan. 2 faktor ini boleh dikumpulkan pada 2 kumpulan. Jadi 4 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna masih nombor bulat. Jadi ini bukan nombor kuasa 2 sempurna, ini bukan kuasa 2 sempurna, ini bukan kuasa 2 sempurna. Okey, kita tengok 1. Adakah 1 kuasa 2 sempurna? Okey, 1 faktor bagi 1, 1, 1. Okey, 2 kumpulan. Jadi 1 adalah kuasa 2 sempurna. 169. Bolehkah kita kumpulkan sebagai 2 kumpulan dalam faktoran perdana? Boleh. Okey, 13 darab 13 adalah kuasa 2 adalah faktor perdana. Jadi boleh dikumpulkan pada 2 kumpulan. 1, 2. Jadi 169 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, 121. Adakah 121 kuasa 2 sempurna? Okey, kita faktorkan 121 kepada faktoran perdana 11 darab 11. Okey, 11 darab 11 kita boleh kumpulkan kepada 2 kumpulan. Jadi 121 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi kuasa 2 sempurna adalah kuasa suatu nombor mesti apa? Nombor bulat. Okey. Dan bukan nombor perpuluhan ataupun pecahan. Okey, mestilah suatu nombor bulat. Okey, bukan nombor perpuluhan namun nombor pecahan, mesti nombor bulat. Okey, nombor kuasa 2 satu nombor bulat. Okey, kalau nak lebih mudah, yang boleh dikumpulkan kepada 2 kumpulan faktor perdana. Okey. Yang boleh dikumpulkan kepada 2 kumpulan faktor perdana.